Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Jadi untuk hari ini kita akan teruskan pembelajaran kita iaitu bab 3 bagi topik tingkatan 3 iaitu reka bentuk sebagai instrumen pemasaran. Okay, pelajar boleh buka buku teks muka surat 124. Okey, untuk makluman pelajar, bab 2 kita tangguhkan dulu apabila naik sekolah nanti. Kerana bab 2 lebih fokus kepada penghasilan produk, iaitu kamu punya projek dan juga tugasan bagi PT3. Jadi benda tu hanya boleh dibuat semasa PDP bersemuka nanti. Jadi untuk hari ini kita akan teruskan dengan bab 3. Okey, seperti yang saya maklumkan tadi. Okey, saya harap pelajar dah buka buku teks buku surat 124 Okey, baiklah. Jadi sepatutnya bila kamu dah siap produk bab 2 tu kan, di mana kamu buat produk tau, bukan buat mock-up, buat produk, di mana untuk bab 3 ni sebenarnya kamu kena cari cara macam mana untuk kamu iklankan produk kamu. Itu sebab tajuk ni diletakkan pada bab 3. Okey. Tapi tak apa, untuk sesi PDPR sekarang ni kita akan buat mana yang boleh dulu. Bila nak sekolah nanti barulah kita akan tambah mana yang kurang. Yang pertama sekali ialah bila apakah yang dimasukkan dengan pemasaran. Ingat pelajar, apabila kita menjual produk, perkara yang paling penting ialah pemasaran. Sebab kalau tak ada pemasaran, tak ada iklan, maka produk tersebut tak akan berjaya dijual. Sebagai contoh, telefon bimbit kan. Jadi kalau kita lihat di YouTube contohnya, kamu type je model apa, mesti ada iklan dia. Di mana tujuan pemasaran tu, di mana aktiviti pemasaran ialah bermaksud aktiviti perniagaan yang menyalurkan barang dan perkhidmatan daripada pengeluar kepada pengguna. Maksudnya menyalurkan barang atau perkhidmatan. Baranglah benda yang boleh dipegang. Manakala perkhidmatan ialah benda yang tak boleh dipegang. Sebagai contoh, perkhidmatan kedai dobi, perkhidmatan cuci kereta, kan? Itu ialah contoh perkhidmatan. Daripada pengeluar maksudnya penjual, kepada pengguna. Pengguna ialah orang yang menggunakan barang ataupun perkhidmatan tu. Okey. Di mana Philip Kotler mengatakan bahawa pemasaran ialah proses sosial dan pengurusan yang memenuhi keperluan dan kehendak pengguna menerusi proses pertukaran produk dengan nilai. Maksudnya kat sini ialah pemasaran tu ialah proses sosial dan juga pengurusan untuk memenuhi keperluan dan kehendak menerusi pertukaran produk dengan nilai. Maksudnya pemasaran tu akan berlaku apabila kita nak produk tu, sebagai contoh ni air mineral, saya nak produk ni, kemudian macam mana saya nak dapatkan produk ni? Saya tukarkan dengan nilai lah. Kalau air mineral ni nilai RM1, maka saya kena bayar dengan RM1. Itu contohnya. Jadi kesimpulannya ialah pemasaran merupakan proses atau aktiviti yang dilakukan oleh pengeluar untuk memasarkan dan menyampaikan maklumat tentang sesuatu produk bagi memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. Macam saya cakap tadi, pemasaran tu ialah proses untuk memasarkan dan juga menyampaikan maklumat. Kita pasarkan dan kita buat promosi untuk memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. Di mana mulai aktiviti pemasaran, barang dan perkhidmatan dapat diagihkan daripada pengeluar kepada pengguna untuk memberikan kepuasan kepada pengguna dengan memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. Kalau kita lihat sebagai contoh, sekarang ni macam-macam produknya dekat pasaran. Dengan makanan je kan, makanan apa? K-Fry, kan, Korea, iklan KFC, McDonald, Pizza Hut kan. Jadi itu ialah contoh kalau ambil makanan. Jadi macam saya cakap tadi, kenapa mereka membuat pemasaran yang begitu? Untuk menarik ataupun menyampaikan maklumat kepada pelanggan. Itu dia. Okey, contohnya macam ni lah. Ini ialah satu logo Apple. Okey, di mana Apple mengeluarkan satu jenama iaitu iPhone, dan iPhone tersebut dipasarkan kepada pengguna. Itu dia. Okey. Di mana dalam proses pemasaran dia melibatkan pengeluar, barang atau perkhidmatan dan juga pengguna. Dia melibatkan 3.
Okay, baiklah. Sekarang kita lihat dari segi peta alir dalam bidang pemasaran, iaitu yang pertama sekali, mesti ada keperluan dan kehendak. Maksudnya, apa saja barang yang kita nak buat tu, kalau kita sebagai pengeluar, benda tu mesti ada keperluan dan kehendak. Sebagai contoh, ialah pakaian, baju. Jadi, semua orang nak pakai baju. Kan? Tak ada orang yang tak pakai baju. Jadi, bila adanya keperluan, iaitu baju, orang nak baju, maka ada permintaan. Orang akan cari baju. Okay? Jadi bila ada permintaan, maka pengeluar akan menghasilkan produk, di mana produk itu diletakkan nilai. Sebagai contoh, produk baju dengan harga RM30. Okay, jadi produk itu dijual dengan harga RM30, itu nilai. Kemudian pertukaran bermaksud, okay, kalau pengguna nak baju ni, dia nak beli baju, harga RM30, dia tukar lah. Kan? Dia tukarkan baju itu dengan duit. Itu pertukaran. Dan dekat situ, berlakulah urus niaga, maka wujudlah pasaran. Itu ialah peta alir dalam bidang pemasaran. Jadi mana? Okey. Aliran pemasaran produk komersial. Okey. Di mana pengeluar ia akan menentukan produk yang hendak dikeluarkan bagi memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. Okey, pengeluar dia tentukan produk apa yang nak keluarkan. Kemudian bila pengeluar dah keluarkan produk, dia masukkan dalam gudang. Aktiviti pergudangan iaitu dia simpan. Di mana dekat gudang tu dia akan melakukan aktiviti akhir seperti dia bungkus, melabel dan sebagainya. Kemudian daripada pergudangan tu, maka terus kepada pengangkutan. Okay, bila ada kedai ataupun pengguna yang order, maka produk tersebut diagihkan kepada pembekal, penjual dan pemborong dengan menggunakan pengangkutan. Sebagai contoh, pengangkutan apa? Biasanya lori lah. Itu yang paling senang lah. Okay. Kemudian selepas itu ialah aktiviti promosi, di mana promosi melibatkan pengiklanan, promosi jualan langsung, publicity yang bertujuan untuk memperkenalkan produk. Okey, bila ni promosi, okey, pengguna tengok, dia tertarik, oh menarik produk ni. Jadi kat situ adanya perniagaan, di mana perniagaan bermaksud aktiviti jual dan beli produk atau perkhidmatan bagi memenuhi keperluan dan kehendak pengguna dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Siapa untung? Dua-dua untung. Pengguna untung sebab dapat produk untuk penuhi keperluan dia. Manakala peniaga dia untung sebab dapat duit. Okey. Dan juga pengguna akhir ialah pengguna yang membeli produk untuk kegunaan peribadi, keluarga atau isi rumah. Manakala pengguna organisasi ialah dia membeli produk atas tujuan berniaga. Maksudnya dia beli produk untuk dijual kepada orang lain. Itu contoh. Jadi ini ialah aliran pemasaran bagi produk komersial. Okey. Seterusnya, okey, contoh produk aliran kereta dalam bidang pemasaran, dalam konteks ada. Kita ambil satu produk, satu syarikat itu Honda. Honda keluarkan apa? Dia keluarkan kereta. Ni kereta Jadi dia dah keluarkan kereta banyak-banyak, dia hantar kereta tu kat mana? Dekat gudang lah. Hantar kat gudang. Kat situ nanti ada simpan, dia buat proses kemasan akhir lah. Kemudian daripada pergunangan, tiba-tiba Honda segamat telefon. Hello, kilang Honda. Orang segamat nak pakai kereta Honda, banyak ni. Okey, maka kat situ wujudnya aktiviti pengangkutan. Maka kereta-kereta yang dekat gudang ni, diangkut semua dengan menggunakan lori, pergi kat showroom Honda. Okey. Kemudian bila ada pengangkutan, maka showroom pun buat promosi. Okey, kereta Honda jenama apa? Jazz ke, HRV ke kan? Dengan harga ni, beli RM80,000, dapat rebate RM5,000. Itu contoh promosi. Okey. Okey, kemudian kamu pun datang, pergi showroom, kamu tengok promosi, okey, jadi kamu minat. Jadi kat situ berlaku aktiviti perniagaan, iaitu aktiviti jual dan beli. Okey. Jadi bila ada punya aktiviti jual beli, maka produk tersebut akan dihantar sama ada ke pengguna akhir, kamu sendiri nak guna untuk tujuan peribadi ataupun pengguna organisasi. Maksudnya digunakan untuk ni lah, untuk dijual kepada online dan sebagainya. Okey. Baiklah, seterusnya ialah menerangkan peranan mereka bentuk dalam pemasaran, di mana produk yang dipasarkan terdiri daripada barangan ataupun perkhidmatan. Di mana mereka bentuk dalam pemasaran terbagi kepada 3, iaitu, kita lihatnya lagi senang. Yang pertama ialah memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. Yang kedua, saluran komunikasi pengeluar kepada pengguna. Dan juga pengukuhan penjenamaan sesuatu produk.
Jadi ini ada 3 peranan reka bentuk. Kamu kena ingat. Kita lihat yang pertama, iaitu memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. Di mana dalam memenuhi keperluan dan kehendak pengguna, dia melibatkan fungsi. Maksudnya produk itu dibeli untuk memudahkan urusan harian pengguna. Pertimbangan dari segi fungsi biasanya dibuat sebelum pembelian produk. Maksudnya kalau kita nak beli tu, kita kena fikir, adakah produk ini berfungsi untuk aku? Itu dia. Sebagai contoh, kita ada produk, periuk nasi biasa dan periuk nasi Nokza. Jadi perbandingan di sini. Di antara periuk nasi biasa dengan periuk nasi Nokza, mana lagi bagus? Kalau dari segi periuk nasi biasa, boleh masak nasi je. Tetapi kalau periuk nasi Nokza, kau masak nasi, goreng nasi, sup, menumis sayur dan daging, macam-macam boleh buat. Buat kek pun boleh. Jadi kat sini, kita sebagai pengguna, kita akan fikir, mana lagi bagus? Mana yang kita nak guna? Kalau setakat hidup seorang, ataupun 2 orang kat rumah, tapi pakai periuk Nokza, kamu rasa berbaloi tak? Sebab kita kena ingat, walaupun fungsi dia banyak, tetapi harganya pun boleh tahan. Itu dia. Jadi kat sini kita lihat dari segi fungsi. Itu dia. Yang kedua, reka bentuk produk. Di mana reka bentuk produk yang memenuhi keperluan dan kehendak pengguna lebih mudah untuk dipasarkan. Di mana produk dengan nilai tambah sangat mempengaruhi pasaran produk. Sebagai contoh, kerusi. Kita ada dulu contoh kat sini, kerusi, iaitu kerusi biasa dan kerusi lipat. Di mana dari segi reka bentuk kerusi biasa ni, dia kursinya biasa je. Dia tak ada kelebihan apa pun, boleh duduk je. Tetapi kursi lipat, bentuk dia bentuk minimalis. Maksudnya bentuk dia kecil. Boleh duduk, boleh lipat dan boleh disimpan. Senang untuk disimpan. Kalau ni susah untuk disimpan. Jadi kat sini, kita kena lihat dari segi reka bentuk produk tu, mana yang lebih sesuai dengan kita. Itu dia. Seterusnya ialah kekuatan dan kelemahan produk, di mana kita sebagai pengguna hendaklah mengetahui produk yang diperlukan sama ada dia mementingkan kekuatan reka bentuk berbanding fungsi atau mementingkan fungsi berbanding reka bentuk. Itu dia. Sebagai contoh, kipas. Kita ada dulu kipas siling. Yang pertama, kipas siling biasa, di mana kekuatannya ialah fungsi kipas mempunyai putaran angin yang kuat dan laju. Tetapi kelemahannya reka bentuk dia tak menarik. Ini kipas ni memang laju. Buka 5 terbang macam helikopter. Tetapi kalau kipas yang ni pula, reka bentuk dia menarik. Tetapi angin dia perlahan. Jadi sekarang ni, kita kena pastilah sama ada kita suka yang macam mana. Kita suka yang cantik tapi fungsi kurang ke? Ataupun yang tak cantik tetapi fungsi dia lebih baik. Itu dia. Seterusnya, nilai produk. Di mana nilai terhadap suatu produk dan perkhidmatan akan diperoleh apabila pengguna mendapat faedah daripada produk tersebut atas kuasa beli pengguna. Di mana biasanya dia dipengaruhi oleh harga dan kualiti produk. Sebagai contoh, ini ialah kerusi dalam kapal terbang. Dalam kapal terbang, kerusinya lebih kurang macam ni. Di mana untuk penerbangan kelas perniagaan, kita lihat kerusinya lebih selesa, kemudian ada pelbagai kemudahan tambahan. Kosong, tak sempit. Kalau gemuk, duduk, memang selesa. Tetapi kalau penerbangan kelas ekonomi, kelas ekonomi ni kelas biasa lah. Kalau kita lihat kat sini, kerusinya pun sempit. Kan? Kalau orang gemuk nak duduk ni, berlaga dengan orang sebelah ni kan. Itu dia. Jadi itu nilai produk. Di mana dari segi harga pula, kalau ini harganya lebih mahal lah. Perkhidmatan dia. Manakala ini harganya lebih murah. Baiklah. Seterusnya kita lihat pada trend. Di mana trend ditentukan oleh permintaan dan penawaran ke atas suatu produk, perkhidmatan, gaya hidup, teknologi dan sebagainya. Di mana trend ni, dia tak kekal lama, dia akan berakhir dalam satu tempoh. Sebagai contoh, macam ni lah, telefon bimbit. Kan? Tu dia. Tahun 1983, ramai orang masa tu ialah telefon bimbit ni, dia kira teknologi yang paling canggih lah pada masa tu. Tetapi, pada masa tu trendnya orang suka pakai telefon yang besar-besar. Besar macam botol air tu. Kalau kau baling anjing, kau kena kepala anjing mati terus. Tetapi sekarang, tahun 2019, orang suka pakai yang nipis-nipis, yang kecil-kecil. Jadi, di mana fungsi asal telefon tu untuk menghubungi orang pada bila-bila masa dan di mana saja. Tetapi, dengan adanya perkembangan teknologi, maka telefon tu kita boleh buat macam-macam. Bukan setakat telefon orang, tetapi boleh apa? Boleh melalui internet, main Facebook, main Instagram, boleh jadikan kereta. Jadi, fungsi tu pelbagai. Itu dia. Di mana trend juga dipengaruhi oleh fungsi, kekuatan, kelemahan serta nilai produk itu sendiri.
Seterusnya kita pergi pada peranan yang kedua, iaitu saluran komunikasi pengeluar kepada pengguna, di mana komunikasi itu dia berlaku antara dua pihak. Komunikasi mesti melibatkan dua atau lebih. Dia tak cakap seorang-seorang. Kalau cakap seorang-seorang tu gila. Di mana antara pengeluar dan pengguna. Di mana ada kebentuk suatu produk memainkan peranan penting sebagai saluran komunikasi kepada pengguna untuk membeli suatu produk. Di mana pengenalan diri produk penting untuk menarik minat pengguna baru dan mengekalkan pelanggan sedia ada. Ia juga dikenali sebagai platform DNA, boleh ditunjukkan melalui aspek berikut. Di mana untuk kita kenalkan produk kita tu, kita boleh kenalkan produk kita tu melalui yang pertama, penjenamaan. Yang kedua, kesetiaan. Yang ketiga, boleh diingat. Yang keempat, dikenali. Dan yang kelima, ialah keboleh percayaan kepada jenama. Kita lihat di kat sini. Pengenalan diri produk, penjenamaan. Penjenamaan ni selalunya dia menggunakan simbol tertentu. Di mana terdiri daripada nama, lambang, reka bentuk atau kombinasi bagi menjadikan simbol tersebut berbeza dari yang lain. Ada 4 jenis penjenamaan. Yang pertama bentuk nama, bentuk cap dagangan dan juga bentuk persendirian. Kita lihat. Penjenamaan. Ini ialah bagi bentuk nama. Logo AirAsia dengan logo KTM. Bila kita tengok logo ni kita tahu AirAsia ni dia menyediakan perkhidmatan apa? Kapal terbang paling murah dekat Malaysia. Mana KTM ni ialah perkhidmatan kereta api lah, di mana dia mengandungi nombor, kataan atau huruf yang boleh disebut. Bentuk nama lah. AirAsia, KTM. Yang kedua ialah untuk cap dagangan ataupun trademark, di mana dia terdiri daripada logo, gambar, nama. Ataupun kombinasi daripada huruf, nombor, dan juga ada yang penting ujung dia ada lambang TM ataupun R ataupun C. Macam ni lah. Jadi ini bermaksud cap dagangan, trademark. Apple, Jasmine, Lexus. Itu dia. Dia bentuk cap dagangan. Ingat cap dagangan dia mesti ada belakang ada TM ataupun ada R ataupun ada C. Si bulat ni. Itu dia. Itu bentuk cap dagangan. Yang ketiga ialah bentuk cap ataupun brand mark, di mana dia menggunakan reka bentuk simbol, warna dan hurufnya unik. Sebagai contoh Proton. Ini simbol apa ni? Shell. Shell pam minyak Shell. Shell bermaksud cengkerang. Ini kan bentuk cengkerang. Dan juga tabung haji. Ini bentuk brand mark. Bentuk cap. Yang keempat ialah bentuk persendirian ataupun trade character, di mana dia menunjukkan individu. Dekat logo dia tu, dekat brand dia ada gambar muka orang lah. Contoh macam ni, Pak Ali, jeruk Pak Ali. Ni Pak Ali ni lah. Manakala ni, KFC. Ni, kamu tahu tak sih siapa muka atuk ni? Kan? Nasi atuk KFC kan? Ni, atuk ni nama dia siapa? Colonel Sanders lah. Pengasas KFC. Itu dia. Jadi ada 4 penjenamaan. Bentuk cap, bentuk cap dagangan, bentuk nama dan juga bentuk persendirian. Seterusnya, ni macam saya cakap lah, untuk bentuk cap dagangan dia mesti ada TM, kemudian ada R kat ujung ni dan juga C. Apa maksudnya? Apa maksud dia ni? Di mana TM tu bermaksud tanda trademark dan masih belum didaftarkan. Dia belum daftarkan lagi. Maksudnya kalau orang lain guna logo dia tu kan, orang lain guna logo dia tu, dia tak daftarkan lagi. Jadi maksudnya kebarangkalian untuk orang guna logo tu boleh lah. Itu dia. Tapi jaga. Kalau R, jenama yang telah mendapat kelulusan pendaftaran mengikut undang-undang untuk digunakan oleh penjual secara eksklusif. Kalau hanya ada R ataupun yang C ni, hak cipta ni, kalau kamu guna logo dia, kan, kamu guna logo dia secara haram, kamu boleh dikenakan tindakan undang-undang. Seterusnya ialah kesetiaan. Jadi saya faham, setiap kamu mesti ada jenama ataupun produk yang kamu nak, itu je. Itu je. Sebagai contoh, kalau saya sebut Colgate, Colgate tu apa? Mestilah ubat gigi kan? Tetapi saya rasa jarang orang sebut nama ubat gigi. Saya pun tak sebut nama ubat gigi kalau saya kata saya nak Colgate. Sedangkan saya bukan guna ubat gigi jenama Colgate, saya guna ubat gigi jenama Dali. Jadi kat sini kesetiaan merujuk kepada pilihan pengguna yang terus kekal dengan dan jenama tersebut, di mana kesetiaan tu bergantung pada credibility, kualiti, reka bentuk terkini, selamat dan harga yang kompetitif. Sebagai contoh, ni kan, ini ialah Vitagen. Bila sebut Vitagen, semua orang tahu Vitagen tu rupa macam mana kan.
Selain itu, Yakult, minuman yang sama, susu Carlton. Dettol, Dettol tu jenama sabun. Mungkin ada ramai orang yang gunakan sabun, kan? Sebagai contoh kat rumah kan, mungkin ada di kalangan kita yang biasa sebut macam saya cakap Colgate kan, sedangkan ubat gigi kamu bukan kamu guna jenama Colgate pun, kamu guna jenama Dali, jenama apa lagi kan, banyak lagi jenama Fresh and White. Tapi kenapa kita sebut Colgate? Tu dia. Jadi seterusnya ialah produk tersebut mestilah boleh diingat. Dia mempunyai identiti, di mana identiti itu merangkumi fungsi, warna atau bentuk fizikal. Sebagai contoh, macam saya cakap ni Colgate, sedangkan kamu tak guna pun jenama Colgate tu, kamu guna jenama lain. Macam ni. Apa ni? Adidas. Adidas dia keluarkan barang apa? Barang sukan. Ataupun apa ni? iPhone kan. iPhone fungsinya tak canggih pun, harga je mahal kan, tapi pun ramai orang nak guna. Itu dia. Seterusnya, produk mestilah dikenali, di mana reka bentuk produk telah dikenali oleh pengguna. Biasanya produk ini dah lama berada kat pasaran, dia boleh dikenali walaupun dengan bentuk fizikal sahaja. Sebagai contoh, bila tengok je ni kita tahu ni roti Gardenia, tak perlu baca lah. Tengok warna biru, belang-belang, merah, putih ni roti Gardenia confirm. Kita tengok bungkusan coklat, color ungu macam ni, confirm lah coklat Cadbury kan. Tengok botol macam ni, botol apa? Botol sos Maggi. Confirm lah sos Maggi kan. Jadi kat sini produk tu dari segi pembungkusan dia tu mesti kalau orang tengok orang tahu produk tu produk apa. Okay, sebab dia dah lama kat pasaran lah. Okay, seterusnya ialah kebolehpercayaan kepada jenama, di mana pengguna memilih produk yang mempunyai jenama yang boleh dipercayai dari segi ciri. Okay, dari segi ciri-ciri terbaik iaitu kualiti, fungsi, jaminan keselamatan dan reka bentuk, di mana ciri tersebut membuatkan pengguna mempercayai dan memilih produk tersebut untuk memenuhi keperluan dan kehendak mereka dengan produk tersebut. Okey, di mana produk berkualiti tetap mendapat sambutan walaupun harganya tinggi. Maksudnya macam contoh macam tadilah bagi produk yang jenama kan. Okay, contohnya macam Pizza Hut kan. Pizza Hut kalau sekali masuk, kalau kamu makan tu paling-paling mesti lebih RM50 kan. Tetapi kat situ, kenapa orang masih pergi juga Pizza Hut tu? Dari segi mungkin dari segi dia punya perkhidmatan, kualiti makanan dia, kan, tempat selesa. Walaupun harga tinggi tapi orang pergi. Maksudnya kat situ, dia percaya dengan jenama tersebut. Sebagai contoh kat sini diberi ialah apa ni? Tupperware lah. Tanya mak kamu Tupperware dia mesti jaga rumah kan. Kalau kamu terbuang botol air Tupperware mak belikan tingkat ke sekolah hilang, mesti naik singa mak kau punya. Kan? Itu dia. Tupperware ni bukan Tupperware betul tau, bukan Tipware. Tipware tu tak apa, kena duit banyak. Tupperware ni harganya boleh harga lah. Pastikan kalau mak kamu bagi botol air Tupperware, pastikan bawa balik. Jangan tinggal mengata-kata, naik singa mak kau nanti. Okey, ni handbag lah. Jenama apa ni? Apa ni kalau perempuan tahulah. Kalau lelaki kasut kelab, ni pun kasut kelab ni mahal juga sebenarnya. Tapi orang tetap nak beli. Dari segi mungkin dari segi fungsi dia kan. Dia baiklah, kualitinya bagus. Okey, seterusnya ialah pengukuhan jenama sesuatu produk, di mana jenama tu kan boleh dikukuhkan dengan pelibatan daripada rakan strategik, di mana dia dapat meningkatkan kualiti produk dan perkhidmatan serta keuntungan. Di mana kat dalam ni gabungan antara pengeluar dan produk dan perkhidmatan yang berbeza memberikan kesan kepada pengukuhan jenama dan pengurangan kos. Maksudnya kat sini ada dua jenama dia nak gabung kan. Dia nak gabung tu, yang pertama ialah untuk kurangkan kos, yang kedua supaya produk tu dapat dijual dengan berjaya lah. Okay. Di mana dua cara pengukuhan penjenamaan, yang pertama ialah rakan perkongsian teknologi dan produk, yang kedua ialah rakan strategik perniagaan. Okay, apa dia dua tu? Kita lihat. Yang pertama ialah rakan perkongsian teknologi dan produk, di mana gabungan teknologi dan produk daripada pengeluar yang berlainan untuk menghasilkan dan membentuk produk baru. Okey, di mana gabungan seperti ini menguntungkan kedua-dua pihak. Maksudnya ada dua pengeluar yang berlainan, dia gabung untuk hasilkan produk baru. Itu rakan perkongsian teknologi dan produk. Okey, contohnya apa? Okey, maka Proton. Proton ialah satu syarikat otomotif
di Malaysia. Dia gabung dengan Geely. Geely ni pun satu produk otomotif tapi daripada luar negara. Maka daripada dua-dua ni dia merupakan pengeluar kereta. Kan, jadi Proton ada teknologi dia, Geely ada teknologi dia. Dia digabungkan kedua produk ni, maka terhasillah apa ni? X70. Proton X70. Maksudnya dua teknologi tu, Proton dengan Geely tu digabung, maka terhasillah produk iaitu X70. Itu dia. Jadi kat sini Geely pun untung, Proton pun untung. Itu dia. Okey. Seterusnya ialah rakan strategi perniagaan di mana penjenamaan boleh diperkukuhkan dengan mengadakan rakan strategi perniagaan di mana dia mewujudkan kerjasama dengan rakan strategi yang berdaya maju, berpengalaman dan menguntungkan kedua-dua pihak. Matlamat pemasaran ni untung lah sebenarnya. Sebagai contoh, yang pertama kan, syarikat ayam mas. Ayam mas kan, kedai ayam mas ni dia beli ayam. Dia beli ayam, dia bukan setakat dia ada kedai untuk kedai makan produk ayam mas kan, tetapi syarikat ayam mas ni dia beli ayam, kemudian ayam tersebut dia jual kepada KFC dan jual kepada McDonald. Ayam hidup kan. Jadi dengan ayam tersebut KFC buatlah ayam goreng KFC, sedangkan ayam tersebut dibeli pada ayam mas. Siapa yang tahu? Tak ada orang tahu. Sama macam McDonald. Makan ayam goreng McD, meleleh air mata, air hidung, pedas nak mampus kan. Ayam tu daripada mana? Dijual daripada syarikat ayam mas. Itu contoh dia. Okey, sebagai contoh, ini dia shopping mall Ion, Ion, satu shopping mall yang besar lah kalau kat JB kan. JB ke Melaka semua ada Ion. Jadi Ion nak menarik orang datang tempat dia tu. Kan? Ion nak menarik orang tempat dia. Dia buat rakan strategi perniagaan dengan GAC. GAC ni ialah syarikat pengwayang. Kan? Jadi GAC buka pengwayang dekat Ion, maka ramailah orang datang Ion berduyung-duyung. Walaupun tak beli barang, tetapi orang datang pergi pengwayang. Tapi sebenarnya bila dia keluar je nampak kedai kan, nampak kedai kat Ion tu, saya tak langsung paling-paling mesti satu kedai, dua kedai dia beli dan dia masuk dan dia beli. Itu contoh rakan strategi perniagaan. Okey, baiklah pelajar. Rasanya itu saja untuk hari ini. Okey. Kalau kamu tak faham, kamu boleh PM saya. Okey, bila masa WhatsApp saya. Itu saja. Tunggu tugas yang akan saya berikan. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.